Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويض. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kurniaan yang banyak serta diberikan kurniaan nikmat yang paling besar, itu nikmat iman dan Islam. Dan kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dapat solat berjemaah bersama dengan imam, dan juga kita dapat diberikan kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam taman-taman syurga. Jadi perlu diperbahaskan beberapa kali dah ustaz-ustaz terutamanya yang ceramah itu tentang yang menceritakan tentang kelebihan taman-taman syurga. Jadi alhamdulillah, walaupun si berapa ramai yang hadir, tapi alhamdulillah yang hadir untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan doanya mustajab di sisi Allah ketika dalam majlis ilmu. Jadi pada hari itu kita akan balik kepada pengajian kitab lah yang kita telah baca sebelum tu, iaitu kitab Risalah Al-Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslu saumin, as-saumu. Jadi kita ulang balik sedikit tentang saum. Jadi as-saum tu tadi, wa amma saumu wa huwa thalithun min arkanil Islam fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin maqsusin. Muka surat 20. Jadi adapun puasa tu ialah rukun Islam yang ketiga. Didefinisikan sebagai menahan diri, imsakun ma'ruf, menahan diri daripada perkara-perkara yang wajhin makhsusin, atas perkara yang tertentu. Wa minhu, dan daripada rukun-rukunnya, an-niyatu likulli yaumin, niat di setiap malam puasa. Atau kami ada salah bicara waktu kuliah. Padahal saya ada beritahu salah tentang hari. Saya keliru di antara hari Masihi dengan hari Hijriah. Jadi hari untuk Hijriah tu, bila masuk tahun tu kita ada 29 Syaban. Jadi bila kita nak mengikut kepada niat mazhab Maliki, yakni niat sebulan, maka kita kena berniat selepas masuknya hari 29 Syaban, maghrib, maka dah masuk satu Ramadan. Malamnya barulah kita niat sebulan terus, dan niat untuk esok hari sekali. Niat sebulan adalah seperti yang pernah dimaklumkanlah, adalah satu ihtiyat maksudnya berhati-hati, kerana kita tu kadang-kadang leka, ada yang bekerja lah, penat lelahnya balik rumah kayak lupa berniat. Maka kita ambil langkah ihtiyat lah daripada niat sebulan. Walaupun niat sebulan ni adalah daripada mazhab Maliki, kita bertaklid sebentar. Taklid tu ikut sebentar pendapat daripada Imam Malik. Maka watabituha minal lail, makanya tabiat tu adalah perlu berniat pada waktu malam lah. Tabiat tu, bait tu adalah maksudnya adalah waktu yang selepas maghrib lah, maghrib. Wal imsaku 'anil mufattirat min at-ta'am wasyarab wal jima', dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti makan, syarab, minum, wal jima', dan berjima' pada siang hari lah terutamanya, wal istimna'i bim masyarah, mengeluarkan mani dengan talabul khuruj, mengeluarkan mani dengan sendiri pada siang hari, wal istighaati bil ikhtiyar, dan sengaja-ngaja mau muntah pada siang hari, maka batal puasanya, termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita belajar pada yang hari adalah arkan pada syarat wajib dalam untuk orang yang berpuasa. Yang pertama, syarat wajib adalah Islam. Maka tidak wajib bagi kafir. Maka murtad tu wajib baginya qada bilanya balik lagi ke dalam agama Islam. Murtad, bila orang murtad tu, contoh tadi yang murtad tanya puasa, yang murtad batal puasanya. Sampai esok hari
masuk Islam balik, wajibnya qada yang marid yang murtad. Jadi syarat wajib yang pertama tadi adalah Islam. Yang kedua adalah taklif. Taklif tu maksudnya dibebankan maksudnya apa? Dibeban maksudnya adalah seorang yang balighan aqilan, baligh dan berakal. Adapun untuk kanak-kanak diwajibkan berpuasa, melainkannya tadi digalakkanlah ataupun nya mesti diperintahkan ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun diperintahkan dan dipukul apabila meninggalkan puasa ketika umurnya 10 tahun. 10 tahun. Sebabnya dah dalam tempoh mampu. Mampu makanya mesti dirotan. Dirotanlah. Dan yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah taklif, yang ketiganya adalah itaqah. Itaqah tak mampu. Itaqah tak mampu maksudnya qudratu alaihi, mampu untuk berpuasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Dan mampu tuknya ada sudut daripada hissan dengan syarak. Hissan tu maksudnya adalah contohnya seperti orang yang tua bangka. Dalam tu disebut Syekh Al-Harimi, Syekh Harimi tu maksudnya orang tua. Syekh tu bila sebut Syekh tu gelaran untuk orang yang tua selalunya Syekh. Syekh untuk orang yang lebih tua, dan kadang-kadang di negara Arab bila Syekh digunakan untuk orang yang alim. Syekh. Untuk orang tua pun kita dengar Syekh. Bila kita orang muda pun Syekh, Syekh. Orang muda pun Syekh juga. Jadi Syekh itu adalah golongan yang tua bangka lah, dalam bahasa itu digunakan istilah tua bangka. Wal marid, dan sakit, alladzi la yurja barra'uhu. Tadinya ada penyakit yang dapat sembuh lagi dah. Mampu nak sembuh lagi. Contoh penyakit yang dapat sembuh tu kedap penyakit kencing manisnya, semua dan sebagainya lah. Ada penyakit contohlah macam datuk saya dulu nya siapa makan, mun makan bergegar badan. Jadinya tadi paksa bayar fidyah lah. Nya puasa lah. Nya puasa tapi nya bayar fidyah. Kalau kena mampu lagi dah tua. Ada alasan lah ya, daripada sudut mampu dari sudut hissan. Dan daripada sudut syarak adalah orang yang wajib puasa adalah orang yang berhaid ataupun bernifas. Haid dan nifas. Yang wajib baginya puasa, tapi wajib baginya ganti kelak. Oleh kerana puasa tu sekali setahun. Jadi bilanya tinggalkan puasa oleh kerana syarak, haid contohnya, makanya wajib ganti lepas bulan puasa. Dekat bulan Ramadan yang kena gantilah. Nya cuti, Allah beri cuti lah. Tapi mun sembahyang wajib qada untuk perempuan. Cuma puasa jangan wajib qada. Dan dia tadi yang keempat, 2, 3, 4 atau yang keempat ada sihah. Jadi syarat berpuasa pun kena sihat juga. Sebab dia sakit, sihat. Fala yajibu alal marid. Wajib bagi yang sakit. Sakit melanggar juga, jangan sakit demam sikit puasa kita demam. Lu puasa. Jangan, cuma tanggal dulu keadaan. Adakah keadaan tadi sampai mula kita mampu nak berpuasa, baru kita puasa. Contohnya doktor praktik kita kena makan ubat tu, mesti makan tu kita sakit kelak, bertambah sakit. Jadi apabila sesuatu doktor yang muslim, doktor yang siqah mengatakan kepada kita tadi kita kena makan ubat, mun tidak makan ubat sakit kita bertambah. Jadinya pun sakit tu, makanya khawatir. Ada sebut itu contoh-contoh yang sakit yang bolehnya berbuka puasa adalah orang yang takut bahwasanya bilanya berpuasa halaku, dia akan jadi kerosakan ke atas dirinya, dia merosakkan dirinya dan akan melambatkan tempohnya sembuh, dan ziyadatul marid lah, bertambahnya pun sakit. Dia dinamakan sebagai mahzur, orang yang mahzur, orang yang uzur lah. Jadinya sedahalnya nasi puasa sedahal. Macam saya dulu waktu di Yaman dulu pernah ada berlaku sedikit peristiwa, saya kena ceret beret waktu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan di Yaman yang pun ubatnya pelik. Maksudnya tok si beri kita ubat macam kita sikit pun kita makan pil ciketaon lah, apa namanya? Pil biji kecil, dan kita akan diberikan pil tahan ceret dan sebagainya. Dan di sini bila kita pergi ke hospitalnya, yang peliknya kita bedah. Kita ada nyakit mabtun, kita ceret beret, ishal semua, kita ada ceret beret semua. Ishal tu maksudnya adalah ceret beret. Jadinya pun cocok kita dengan IV ya. Cocoknya. Okey, balik ke rumah.
Jadi sebabnya lah bila kita dah langgar orang lain kena macam ni, kita cuma pergi klinik dah, cuma pergi ke hospital. Buang duit, dah lah semua total cost dekat dalam RM50, RM60, duit kita lah convert. Jadi simak lah, jadi terpaksa tahan. Nasib lah keluarga ada kirim ubat lah. Ubat, jadi saya pun dalam hari pertama cuba berpuasa tadi kayatiknya berlaku cerit-berit, dehydration, imun badan jadi lemah. Dah lah saya masa saya bermusafir daripada kota Huraidah ke kota Tarim dalam jarak lebih kurang dalam 3 jam lah bermusafir. Bayangkan kita menahan cerit-berit dalam kereta, Allahu Akbar, berat. Antara dugaan paling besar kita menahan cerit-berit. Nasib baik ubat yang membantulah. Jadi oleh kerana saya bermusafir, takut saya tercerit dalam van jadi terpaksa saya makan ubat. Mak daurat dah tu. Mungkin saya mesti makan daurat orang lain lagi. Habis van-nya. Habis van orang. Astagfirullahalazim. Jadi saya pun pergi dalam keadaan musafir dan makan ubat, maka saya berbuka puasa lah, buka puasa awal. Jadi oleh kerana ada penyakit lah, penyakit bertambah sakit pula, mesti makan ubat cerit dalam van. Macam ni je, pilih-pilihan. Makan je lah ubat tahan cerit. Alhamdulillah lah, kemudian dekat 2-3 hari ke sihat walafiat lah. Alhamdulillah juga. Jadi bila sakit tu mesti adanya pun dobit tadi. Sebelum kita nak madah, kita boleh berbuka puasa sebab sakit. Kita mesti tahu adakah penyakit kita tu boleh menyebabkan kita makin rosak. Makin teruk penyakit kita, maka kita boleh berbuka. Ataupun yang boleh melambatkan tempoh kita baik. Contohlah tangannya tadi berbalut, munnya tadi si makan ubat, makanya pun tok tadi sakitnya apa semua tu bertambah, lukanya bertambah ke, ataupun penyakitnya macam insulin ke, kencing manis selalunya lah, kencing manis darah tinggi ke, penyakit-penyakit macam ni lah, maka nya boleh berbuka puasa. Dan yang kelima adalah iqamah maksudnya adalah orang yang bermukim. Fala yajibu 'alal musafir, maka si wajib kita berpuasa bagi orang yang bermusafir. Allazi yusafiru safaran tawilan, bagi yang bermusafir jarak jauhnya 82 km, makanya boleh berbuka puasa. Tapi tu jangan salah faham, orang salah faham. Musafir ke Miri dalam kereta lu minum. Lu minum lu makan burger. Maksudnya situ perlu faham. Kenanya dibenarkan musafir tak dibenarkan berbuka puasa oleh kerana zaman dulu orang bermusafir guna unta, guna kuda, perjalanannya sangat jauh, 82 km untuk makan masa 2 hari. Jadi dalam perjalanan tidak boleh berbuka dan tidak boleh untuk berpuasa. Dan disebutkan dalam kitab wal afdal saumul musafir, yang paling afdal adalah puasa bagi orang musafir, in lam yashqa alaiha, mun yasi menyukarkannya. Bila yang musafir nya rasanya si sukar lah. Munnya musafir makin lemah. Buat pengsan dah geng. Makanya bukalah puasa untuk mendapatkan tenaga, supaya apa? Supaya dapat sampai ke tempatnya. Fa in syaqqa fal fitru afdal. Munnya rasa sukarnya nak berpuasa masa afdalnya berbuka puasa. Terus buka puasa. Tapi dalam tempoh kini tu kata guru kami, dalam tempoh kini tu kita musafir jauh-jauh 100 km, 200 km, 1000 km, kita pakai flight. Saya rasa lelah pun. Naik flight, duduk dalam tadi. Sampai saya dah pun kelelahan yang dirasai. Jadi yang mana bukan si boleh kita nak berbuka, tapi si afdal lah. Si afdal kita nak berbuka kerana si rasa susah. Kita ada aircon lagi, duduk pun nyaman, kursi pun berspan pun semua dalam flight. Ke kereta lagi lah. Jadi mun kita nang benar-benar ke kereta rasa lelah. Lelah driving Miri lelah tu driving dia. Yang belakang boleh lelah juga. Yang duduk belakang boleh lelah juga. Buka puasa kita. Boleh bah ada je. Boleh buka puasa bah. Buka puasa. Alu makan dalam kereta. Maka yalah tadi salah faham. Mun dapat tahanlah. Mun dapat tahan kerana afdalnya puasa bila untuk orang musafir tu mun nyasik rasanya susah atau dia rasa sukar ketika dia bermusafir. Jadi dia perlu faham. Walaupun dia boleh, tapi afdalnya berpuasa. Walaupun dia dah rasa sukar. Kini tu kita dah rasa sukar dalam musafir. Naik flight pergi Kuching 800 900 km lebih kurang. Naik kereta 8 jam, 10 jam. Naik flight 40 minit je. Si rasa pun lelah ya. Ni nak kita nak madah kita tu lelah musafir nak belon tu. Rasanya driving dah. Lalu pergi McD, order drive thru, pergi makan. Astagfirullahaladzim. Jadi kita bersama-sama lah kita ambil ibrah tadi.
Kita berpuasa lah untuk tempoh kena tok kerana ada yang menyukarkan kita. Okey. Dan bila kita sebut tentang arkan saum, arkanul saum tu ada dua. Ini niat lah. Niat sawaun akana fardhan aw naflan. Jadi niat paling penting ketika berpuasa, sama ada niat dia adalah untuk puasa fardu ataupun puasa sunat. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat. Dan disebutkan juga tajib niyah likulli yaumin, dan wajib berniat setiap hari. Seperti tadi yang disebut tadi. Dan beza di antara niat untuk puasa fardu dengan puasa sunat ada dua. Ada tiga semua bezanya. Yang pertama, niat untuk puasa fardu, nya berniat selepas terbenam matahari. Selepas matahari. Adapun niat solat sunat tu, nya masuk waktunya dekat, ialah berniat tu dekat waktu maghrib lah. Tapi bolehnya berniat sebelum waktu zuhur. Contohlah hari tu tadi kita nak puasa Khamis, contoh esok hari Khamis kita nak puasa hari Khamis. Tapi kita lupa niat pada malamnya. Maka kita boleh berniat pada siang hari dekat bangun. Tapi dengan sikit syarat. Dan kita minum dulu pagi minum, niat puasa Isnin hari tu. Si boleh. Yang mesti syarat tadi kita nak niat pada siang hari sebelum zuhur ya. Yang mesti belum minum dan makan lagi. Kerana ada hadis tadi di mana Nabi SAW ketika satu hari dia nanya dengan Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, apa makanan di rumah hari tu?" Jawab Aisyah, "Saya ada makanan hari tu. Oleh kerana aku berpuasa." Maka hari tu aku berpuasa. Maka niat Nabi berpuasa tadi, niat puasa lah, puasa sunat. Yang menunjukkan boleh kita berniat puasa ketika siang hari. Maksudnya ni pun time masa jadi sampai zuhur je lah. Zuhur dah boleh niat dah. Sebelum zuhur dalam pukul 9 macam lah pagi. Maka si wajib puasa sunat tu untuk berniat pada malam hari. Cuma puasa fardu aja, puasa Ramadan je wajib. Dan yang kedua, wajib ta'yin. Ta'yin tu menyebut perkataan. Contohnya sauma ghadin fi syahri Ramadan. Ramadan yang mesti ada dalam niat. Ta'yin maksudnya sama ada solat lah. Solat zuhri, asri mesti sebut. Ta'yin yang namanya ta'yin, menentukan. Ataupun Ramadan kafarah, puasa kafarah, puasa ganti dengan puasa nazar mesti ditentukan, mesti disebutkan ketika berniat. Ya wajib. Manakala untuk puasa sunat si wajib untuk ta'yin, si wajib. Kecuali puasa yang muaqqatatan. Muaqqatatan tu maksudnya puasa yang ada tempoh waktunya. Contohnya tempoh waktu kena puasa Arafah. Ada hari tu aja. Maka kita perlu sebut Yaum Arafah. Kita sebut Yaum Arafah. Ataupun seperti yang lainnya kita puasa Isnin. Niat puasa Isnin. Tapi bila kita niat puasa mutlak, maksudnya niat puasa aja dapat pahala puasa. Jadi kita perlukan pada ta'yin, sesi wajib. Yang ketiga, puasa fardu la yajuzu an yajma'a baina saumi fardain fi yaumin wahidin. Puasa fardu boleh kita nak gabungkan sekali dalam sehari ya. Contoh kita nak puasa bulan Ramadan tak gelap. Hari pertama Ramadan kita gabungkan qada dengan puasa fardu yang tunai, gabung dua-dua. Aku mau ganti sekali lah. Boleh. Fardu sikit-sikit aja, boleh digabungkan. Akan tetapi untuk puasa sunat boleh gabung. Contoh terjadi hari Arafah hari Isnin contohnya. Dan terjadi juga hari Ayyamul Bait, hari putih. Kita gabungkan tiga niat, tiga pahala kita dapat. Ni gabung niat hari puasa putih, puasa hari Isnin, puasa hari Arafah, tiga dapat pahala. Masya-Allah. Jadi ialah gabung niat dalam puasa sunat boleh. Gabung niat. Makanya niat dengan lebih lah. Niat sikit-sikit. Dia beza di antara niat fardu, puasa fardu dengan puasa sunat. Maka tadi wayasihu an yanwiya, maka sah puasanya yang berniat puasanya sunat selepas tulu'il fajri, selepas terbitnya fajar, dengan dua syarat. Disebutkan syarat situ, an takuna niyatu qabla zawal, dan hendaklah niatnya sebelum zawal, maksudnya sebelum masuk zuhur lah, sebelum tergelincir matahari. Yang kedua, an la yata'atta syai'an minal mufattirat min tulu'il fajr ila al-waqti niyah. Dan sikit syarat yang kedua tadi, nyasi boleh mengambil sesuatu daripada perkara yang membatalkan puasa lah. Contohnya makan, minum, berjima dan sebagainya, daripada waktu terbitnya fajar
sampai waktunya berniat. Si bolehnya pola salah satu perkara ya. Munya dah pola, maka si boleh tergi, si bolehnya berniat puasa. Hanya mesti mesti dalam keadaan yang belum makan. Dan paling sempurnanya niat, akmalun niyah, an yatalaffadha mustahdiran biqalbih. Paling sempurna niat adalah nya berlafazkan sambil hatinya hadir dengan niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita niat tadi, kita lafaz ramai-ramai, tapi paling sempurna niat tadi kita niat terus kari dalam hati kita dengan hadirkan niat, hadirkan bacaannya lintasan hati kita. Jadi bagus kitab tu ada ceritakan tentang masalah. Contoh masalah bila fi ayyi surah, pada gambaranlah yasihu shaumul nafli, sahnya puasa sunat dengan niat selepas terbitnya fajar, bersama dengannya tanawuli syai'in, dengannya mengambil sesuatu, melakukan sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelumnya berniat. Contohnya gambarannya bercerita bila seseorangnya kebiasaannya berpuasa pada hari Isnin, dia dah lazim dah, adat, jadi adat dia puasa Isnin, puasa Khamis, Isnin, Khamis dan hari Arafah. Hari Arafah selama umur hidupnya si pernah miss. Maka pada satu hari dia termakan. Pada hari yang berlakunya puasa Isnin, tapi dia lupa hari Isnin. Wallahu alam dia lupa. Fanasiya dzalikal yaumul wa aftara. Dan dia lupa, makanya makan. Lepas terbit fajar dia makan. Wa ba'da dzalika tazakkara, dan kemudian dia ingat, hari tu hari Isnin padahnya. Maka sah puasanya punya berniat ketika ya. Kerana niat sengaja. Tu gambaranlah dia beri. Gambaran yang tadi orang yang sah niatnya selepas terbit fajar tapi dia dah makan sama. Makan yang rezekinya lah. Jangannya astagfirullah hari Isnin nya pun makan terus. Selalu orang makan terus lah hari puasa sunat je. Tapi mudah orang yang imannya tinggi, makanya berhenti makan, makanya terus berpuasa. Tinggalkan makanan terus berpuasa. Yang pentingnya lah. Dan rukun yang kedua adalah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa lah, tadi yang disebutkan awal ni. Zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur, dan orang yang zakiran tu yang ingat, mukhtaran yang ada pilihan, ghaira jahilin ma'dzur, dan bukan orang yang jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur tu apa maksudnya tuan-tuan? Jahil ma'dzur tu ada dua. Orang yang tinggal jauh daripada para ulama. Tu jahil ma'dzur. Nya pula dosa kasih dikira. Jahil ma'zur, contohnya orang yang diam di tengah-tengah hutan, yang saya ada teknologi, saya ada apa, maka itu adalah orang-orang yang disebut sebagai jahil ma'zur. Yang keduanya adalah waman kana qariba ahli bil Islam, orang yang tadinya pun kerabat dia tadi jauh daripada dakwah Islam. Saya tak punya si semayang ke apa, kasih dosa sebab saya dah sampai dakwah yang sedanya. Mungkin ada lagi zaman kita di Amazon ke di Indonesia kan orang belum sampai dakwah yang sedanya, masih pakai cawat apa semua ya, belum sampai lagi dakwah kepada sidiknya lah. Jadi sebenarnya dikirakan sebagai jahil ma'zur. Adakah kita tak dikira jahil ma'zur? Kita tak jahil aja. Jahil jadi oleh kerana mau ambil tahu. Contoh ada orang tu, aku tahu benda tu. Dia jawapan yang dapat diberikan adalah mudah-mudahan Allah ampunlah, sebab salah tu datang pada diri kita sendiri. Bertanya. Kena tok zaman senang dan mudah, ustaz ramai. Walaupun ulama-ulama dah ada di sisi kita kan itu, dan para ustaz pun ramai, maka kita boleh bertanya tentang soal hukum. Jangan kita bermain-main dan kita lupa tentang kepentingan hukum syarak ke atas kita. Sebablah kita perlu tahu tentang hukum syarak. Jangan kita anggap kita jahil. Kata yang guru saya memang syadid lah, agak keras dalam perihal jahil. Untuk orang Malaysia yang diam di bandar, bukan jahil ma'zur, tapi itu jahil murakkab padanya. Jahil murakkab itu adalah istilah yang lebih teruk lah. Jahil yang sombong, yang sampai simak bertanya dengan ulama, simak belajar. Yang pun yang simak belajar pada hati di hadapannya ada hidangan ilmu, tapi ini simak belajar. Maka jadi disebutkan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya apabila aftara nasyan, makanya terbuka puasa dengan lupa lah. Contoh biasa hari pertama puasa tadi, dia tentang biasa minum air nak bagi-bagi. Puasa itu, puasa Ramadan, dia terminum air. Makanya jangan teruskanlah sikit-sikit katanya. Minum sikit lagi.
Boleh. Yang dah minum sikit dah, makan terus buang, terus puasa macam biasa. Hanya lupa. Adapun yang dia minum ya adalah rezeki lah, Allah berikannya rezeki, takdir Allah. Dan si batal dia puasa untuk orang yang mukrahan. Mukrahan untuk dipaksa. Contohnya seperti orang yang contohnya di negara-negara yang ditindas lah, orang Islam ditindas, makanya dipaksa. Hari first Ramadan tadi dia dipaksa makan jadi paksa. Mesti makan dibunuh. Dibunuh, makannya pun makan. Tapi hatinya mau puasa, maka pahala puasa masih dapatkannya. Walaupun dia dipaksa untuk dibunuh. Yang hati dah dibunuh, makannya makan juga. Itu kadang apa niat hatinya masih mau puasa, maka si batal puasanya kata para ulama. Janganlah kita dipaksa geng maksa ambil video. Buka puasa, minum. Saya dah sampai tahap darurat pun. Dia dipaksa, saya dah sampai tahap darurat, si membahayakan nyawa, maka haram baginya buka puasa ketika ya. Contoh dipaksa geng lah. Tapi mun geng maksa kip esok tadi, yang makan je lah. Kadang yang ada membahayakan nyawa. Utamakan nyawa kita daripada kita mengutamakan perkara lain. Au kana jahilan ma'dzuran bi jahlihi, ataupun yang jahil ma'dzur seperti tadilah orang yang jauh hidup daripada ulama oleh kerana kejahilannya, makanya si dikiralah puasanya. Jadi wajib puasa, wujubu shaumi Ramadan, yajibu shaumu Ramadan bi ahdi umur khamsah. Jadi wajibnya puasa Ramadan tu oleh kerana salah satu daripada 5 perkara. Isnani ala sabilil umum ayu yajibani ala jami' idza sabata dzalika 'ala qadi. Dan yang pertamanya adalah apabila sabil umum tu kita tahu secara umum puasa tu berlaku. Bila berlaku, wajib ke atas seluruh umat Islam bila ditetapkan puasa ya oleh qadi. Kita ada qadi di negara tu, pemegang cop-cop mohor dirajalah, dan juga sidak jabatan agama, sebenarnya ada ahli falak, jabatan mufti lah. Sebenarnya ada ahli falak, maka setidaknya akan menentukan bilakah hari berpuasa. Maka bila sebenarnya dah madah sabil umum tu, maka nya perlu berpuasa. Wajiblah berpuasa ketika bila disebutkan oleh orang yang pihak berautoriti lah. Wa salasatun ala sabilil khusus, dan ada 3 lagi jalan yang khusus, iaitu atas seseorang ala afradin maksusaini kama sayati, dan orang yang disebut itulah orang yang khusus. Falladhi ala sabilil umum bi istikmali sya'ban 30 yawman. Jadi cara untuk kita mengetahui masuknya bulan puasa ataupun masuknya hari Ramadan, bulan Ramadan, adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Bila bulan Sya'ban tak sempurna 30 hari, maka dah masuk Ramadan lah. Tapi tahun tu ada 29 aja. Tahun tu ada 29 aja lah, mengikut kepada kalender Hijriah. Dan yang kedua adalah dengan melihat anak bulan dengan saksi daripada seorang yang adil. Seorang yang adil lah. Atau kita perlu detailkan gila. Yang ketiga tadi ala sabilil umum, itu cara untuk mengetahui puasa, wajib berpuasa itu jalan yang umum, iaitu ketika mana ditentukan oleh qadi. Yang pentingnya qadi. Musabil khusus tu adalah orang yang hak, orang yang ada ahli ya tentang falak, atau kami semua bahaskan lebih tentang masalah ru'yatul hilal panjang. Jadi yang pentingnya jadi sunan, kita cerita tentang sunat berpuasa. Jadi perlu kita tahu tentang sunat-sunat berpuasa tu ada banyaklah. Sunanun shaumi Ramadan, sunat-sunat berpuasa. Jadi sunat berpuasa ta'jilul fitri idza tayaqqana ghurub, yang menyegerakan berbuka puasa bilanya yakin matahari telah terbenam. Tapi berlainan pulang dengan orang yang syak. Fayajibu alaihi ya'mala bil ihtiyati wa yuakhkhara al fitru. Jadi bila orang yang syak tu, contoh orang yang syak tu siapa? Orang yang si ada jam, dan orang yang tinggal di dalam penjara. Sebenarnya si tahu matahari dah terbenam ke si ke, makanya melewatkan sedikit dan buka puasa. Mungkin kita tak nampak matahari dah terbenam, maka kita menyegerakan berbuka puasa. Segerakan buka puasa tu maksudnya jadi tu ada berlaku khilaf lah di antara ulama. Adakah kita disunatkan untuk baca nawaitu baca doa buka puasa? Doa buka puasa dengan bismillah ataupun dengan doa yang panjang ya. Maka berlaku khilaf ulama tadi, tapi yang dipilih oleh ulama adalah membaca bismillah dengan doa berbuka puasa ya. Jadi buka puasa tak lupa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang warid dalam kitab Imam Nawawi, dalam kitab Al-Adhkar ada hadis untuk doa ya. Maka kita boleh baca doa lah. Adapun doa yang sebenarnya dibaca selepas kita minum sebenarnya. Jadi ada setengah ulama mengatakan sebelum kita nak buka puasa cukup kita baca bismillah. Bismillah, makan kurma. Kemudian amun ada Bilal, ila azan teruslah. Amun kita tadi bismillah, makan kurma, kemudian baru kita baca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa rizqa aftatu. Baru kita baca doa ya. Doa lepas kita makan sebenarnya. Tapi mun nak baca masa sebelum makan pun tak ada masalah. Cuma yang kaifiat yang ulama ajalah yang sepatutnya. Allahumma lakas sumtu ya. Jadi kita nak ngamalkannya terpulang. Macam kami pun kadang-kadang ikut yang umum lah. Bila semua ngamal sebelum makan, amal sebelum makan lah. Jangan kita berkelahi lah. Si ustaz pula makan lepas makan. Berkelahi, kita sungkir kelahi. Sebelum makan, salah baca. Dah terpulang. Kita nak baca sebelum makan pun boleh. Selepas makan tu maksudnya lekat kita makan kurma ya. Kita baca doa makan, baru kita makan berat. Ataupun kita nak mendahulukan solat lah. Lepas kita makan kurma, kita mendahulukan solat maghrib, kemudian baru kita melantak lah. Melantak dulu, makan banyak, kemudian barulah kita menunaikan solat isyak dan tarawih. Dan yang kedua sunat berpuasa adalah as-suhur walau bijur'ati ma'in. Yang keduanya adalah bersahur walaupun dengan seteguk air lah. Seteguk air. Seteguk air dan kita nak berpuasa tu nak ambil fadilat daripada sahur yang kita minum air. Masuk waktu sahur tu bila muntasifil laili, 1/3 malam lah, pertengahan malam masuknya waktu sahur tu. Bila waktu sahur tu disebutkan fajar kadzib, namanya fajar kadzib. Jadi kita boleh minum air walaupun kita tak si lapar, tapi kita minum air. Apakah hikmah daripada tu? Sebutkan para ulama, taqwiyu ala sauminya, menguatkan untuk orang yang berpuasa. Dan yang kedua hikmahnya adalah mukhalifah tun ahlul kitabi. Ini ada untuk kita tadi membezakan di antara ahlul kitab. Ahlul kitab, orang Nasrani, Yahudi itu tidak puasa juga. Tidak puasa, tapi tiada puasa tidak ada sahur. Maka Nabi suruh kita sahur untuk membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang ahlul kitab. Fayusannu walau lisyab'an wa kaunuhu birutabin fatamrin kal fitri. Dan disunatkan walaupun seorang yang dalam keadaan kenyang, nasi lapar, disunatkan untuknya makan kurma, sebiji kurma pun sunat. Rutab tak kurma yang basah, rutab, dan tamar, kurma kering. Untuknya bersahur, disunatkanlah makan sedikit. Yang ketiga adalah ta'khirus suhur. Tadi yang kedua tadi adalah bersahur. Yang ketiga sunatnya adalah melewatkan sahur. Ta'khirus suhur bihaitsu la yafhushu ta'khir wa yumsiku nadban 'alal akli qabla fajri binahwi 50 ayah rubu'is sa'ah. Dan tak melewatkan sahur lah. Lewatkan sahur tadi adalah kerana misalnya tadi sunnah Nabi tadinya banyak solat malam. Jadi Nabi tak bila lewatkan sahurnya makan sikit je. Tapi kita sahur awal-awal masak lo. Masak banyak lu makan sahur. Sejak kita makan benar time sahur bah. Jadi Nabi melewatkan sahurnya makan sikit je. Dan bila waktu suhur tu kan ada waktu imsak. Jadi waktu imsak tu dalam kitab sebutnya dibaca 50 ayat, 50 ayat Quran yang bersamaan dengan 15 minit lah. Macam kita tutup 10 minit rasanya, 10 minit imsak kita 10 minit. Imsak daripada waktu sahur nak pergi imsak nak ke subuh adalah 10 minit lah. 10 minit sebelum azan. Kama qala sahibu Zubat wa subna ma'a ilmil ghurub yuftir bi sur'ati wa aqsuhu tasahhuru. Yang keempatnya adalah al-fitru ala rutabin witran fayuqaddimu awalan. Maka yang keempat sunnahnya adalah kita berbuka dengan rutab. Rutab tu adalah satu kurma tadinya kurma yang besar lah. Nya rupa kena dabe. Dan bilanya kering ada rasa kena dabe sikitlah. Ambil si pandai makanlah sebab nya pahit, nya bilanya belum masak pahit. Bilanya dah masak, nya hitam, nyaman sikit ada rasa manis. Nya masak, ya ada rasa manis lah. Tapi saya asyik minat makanlah. Bukan peminat rutab. Saya makan kurma ajwa aja. Kurma ajwa. Jadi rutab tu disunatkan untuk ambil dalam keadaan bilangan ganjil. Tapi mesti jumpa rutab maka gantikan dengan
tamar, busrin juga. Busrin tu adalah kurma mentah belum masak. Rutab tadi yang dah masak. Nama rutab yang belum masak namanya busrin. Dalam bahasa Arab tu busrin. Ya saya dah ni negara kita lah. Saya dah. Apa mula kita kena beli Yusuf Tayyub. Nah, Yusuf Tayyub kena beli. Maka adalah busrin ni kita ambil tamar. Mun zaidah tamar maka kita ambil air zam-zam. Tu yang sunatnya, ambil air zam-zam. Maka mun zaidah juga air zam-zam, ambil air biasa. Air suam biasa ya, air kawe. Ambil lah air kawe ke air apa, ambil minum. Maka yang terakhir mun zaidah daripada tu, maka utamakan makanan yang manis. Sunnah Nabi suka makanan-makanan yang manis. Maka daripada awal rutab, kurma busrin, kurma mentah, tamar, mun zaidah tamar, air zam-zam. Mun saya air zam-zam, air biasa. Mun saya air biasa je lah. Mustahil saya air biasa semua ada rumah nak. Jadi air biasa sediakan di hadapan kita tadi makanan yang manis. Contohnya kuih-kuih lah. Kuih-kuih yang manis, kek lapis ke apa semua. Kah di depan makan. Kek lapis tu. Terpulanglah nak apa? Orang Arab tu ada sikit makanan namanya halwah. Halwah tu adalah manisan. Yang manis lah benda ya. Halwahnya macam kuih, tapi nya bukan kuih. Kuih kita tu bertepung. Toknya halwah sebenarnya si bertepung. Jadi halwa tu maksudnya bila disebut dia guru kami mengatakan benda yang manis-manis. Apa benda-benda yang manis dalam masyarakat Melayu tu kita letakkan di hidangan kita dan kita makan. Didahulukan maksudnya fayuqaddimuhu, maksudnya didahulukan sebelum kita makan yang lain. Mun ada kurma lah. Makan tak kurma, makan tak benda yang manis untuk mendapat pahala sunnah. Mendapat pahala sunnah. Situ disebutkan al-hulwu adalah perkara yang disebutkan sebagai daripada madu, daripada zabib tu adalah kismis, daripada kismis. Wal hawa masathun nar wa qad nazama ba'dhum qala. Jadi halwa pun sama aja perkara yang dimasak dengan panas, sebenarnya daripada kuih apa semualah, boleh dimakan dan dikira sunnah lah. Dan yang kelimanya ityanu bi du'a iftar wa huwa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala zika aftartu ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله والحمد لله الذي أعانني وفصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ويدعو بما شاء. Disebutkan situ, maka datangkan yang kelima adalah mendatangkan, yakni membaca doa-doa buka puasa Allahumma laka sumtu tadi. Jadi bila disebutkan ujungnya wa yad'u bima syaa, maksudnya berdoa bila-bilanya mau. Berdoa bila-bilanya mau. Kitab sebut tu. Wa yad'u bima syaa. Dia berdoa bilanya mau. Jadi yang kami sebut awal tadi, ada ulama mengatakan kita baca doa tu selepas kita makan kurma tadi. Ada yang baca afdal kita berbuka puasa dengan bismillah saja. Oleh kerana mau ambil pahala apa? Pahala ta'jil al-fitri. Ta'jil fitri itu adalah mempercepatkan, menyegerakan berbuka, kita terus bismillah makan. Adapun kita lekat kita dah makan, barulah kita baca doa tu dapat pahala sunnah. Ya paling okeylah mengasa amal benda ya. Adapun kita rasa macam orang lain amal baca doa Allahumma laka sumtu baru makan, terpulang. Disebutkan wa yad'u bima syaa. Berdoalah bilanya mau. Jangan baca time sahur. Time sahur baca jangan baca pukul 12 tengah hari. Ya lagi bahaya. Jadi yang keenam dan yang selebihnya insya-Allah kami akan sambung pada minggu hadapan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Wa aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wal afu minkum.